Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Alias, hari ini kita akan sambung pelajaran dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Kamu semua sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, mari kita mulakan. Baiklah, hari ini kita nak belajar kata ganda penuh di bawah tajuk bermain galah panjang. Jadi kamu boleh lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 6. Ya. Apa dia permainan galah panjang? Pernah main ke? Pernah main? Macam inilah permainan galah panjang kan? Ada orang yang bertindak sebagai penyerang dan ada orang yang bertindak sebagai pertahanan. Kem pertahanan. Dia mempertahankan kawasannya. Pernah main? Bagus. Kalau yang pernah main, bagus. Dah ada pengalaman kan? Kalau yang tak pernah main, boleh cuba bermain bersama dengan rakan-rakan. Seronok permainan ini. Ya? Okey, kita teruskan. Standard kandungan untuk kelas kita pada hari ini 5.2 iaitu memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks iaitu kata ganda penuh. Hari ini kita nak menggunakan kata ganda penuh. Baiklah, objektif pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran cikgu harapkan kamu sekurang-kurangnya dapat mengenal pasti dua kata ganda penuh berdasarkan petikan yang dibaca. Menyatakan kata dasar bagi dua kata ganda penuh yang dibaca dan menggunakan dua kata ganda penuh mengikut konteks dalam aktiviti bertulis. Baik, jadi seterusnya kriteria kejayaan cikgu harapkan pada akhir pembelajaran kamu akan dapat menggunakan kata ganda penuh mengikut konteks. Kita teruskan. Apa dia kata ganda? Mungkin kamu dah belajar sebelum ni. Hari ni cikgu nak ulang lagi supaya kamu ingat. Jadi, mari kita kenali kata ganda. Kata ganda merupakan proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu. Ya, itu kata ganda. Baiklah, hari ini kita nak tumpukan kepada kata ganda penuh. Baiklah, dia terbentuk daripada kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Ini tanda sempang. Tanda tolak ni kan, tanda sempang. Baiklah, cuba kita lihat contohnya. Contoh layang. Kalau kata dasarnya layang. Jadi kita jadikan dia kata ganda penuh. Layang-layang. Layang-layang yang terbang di udara. Baiklah, yang kedua, budak. Budak-budak. Kalau budak ni seorang. Kalau budak-budak ni ramai. Ya. Buku. Buku-buku. Boleh faham? Jadi maknanya kata ganda penuh ni kita ulang keseluruhannya. Buku. Semua kita ulang. Kalau ini satu buku, kita gandakan dia, ulangkan keseluruhannya. Buku, buku. Kita tak ada tambah, kita tak ada buang. Baiklah. Itu kata ganda penuh. Seterusnya, kata ganda penuh membawa maksud jamak iaitu banyak. Seperti yang telah cikgu tunjukkan tadi. Contohnya, kawan. Kawan tu maknanya tunggal ataupun satu. Ya, tetapi kalau kawan-kawan membawa maksud jamak, ramai, ya, ataupun banyak. Ya. Baiklah. Seterusnya, aktiviti 1. Kita nak menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks. Baiklah, kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 6. Ya. Kita nak tengok petikan bermain galah panjang. Kita baca sama-sama. Semasa di kampung, Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang.
Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Nampak tak perkataan kawan-kawannya? Kawan-kawan ini kata dasarnya ialah kawan. Jadi apabila kita jadikan dia kata ganda penuh, dia akan jadi kawan-kawan. Seterusnya, kita sambung baca petikan tadi ya. Kata Hanif, kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Nampak tak? Dia bermain dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Ya, ada dua pasukan di situ. Ada 10 orang keseluruhannya. Jadi dia bagi dua. Maknanya 5 orang. Baiklah. Seterusnya, ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Tempat kosong, pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Tempat kosong hendaklah melepasi tempat kosong hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Pasukan penyerang akan dikira kalah jika seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pemain pasukan pertahanan. Apa maksud dicuit? Dicuit maksudnya dicolek. Dicolek kan? Kamu lari. Lepas tu pasukan pertahanan pun colek kamu. Jadi kamu kalah. Okey. Mari kita isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Cuba kita fikirkan. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pasukan pertahanan. Siapa dia? Jadi pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Kemudian tempat kosong hendaklah melepasi. Siapa dia? Penyerang. Penyerang hendaklah melepasi apa? Garisan. Sebab dia duduk dalam kotak. Semua pasukan penyerang akan duduk di dalam kotak. Okey. Ahli pasukan pertahanan akan berdiri di garisan kotak tersebut. Cuba kita tengok. Nampak tak? Ahli pasukan pertahanan yang pakai baju biru ni akan duduk di garisan-garisan kotak. Dia berdiri di garisan-garisan kotak. Dijaga je garisan kotak ni supaya orang yang bahagian penyerang dia tidak boleh melepasi garisan tersebut. Jadi orang yang penyerang dia akan berada dalam kotak sehingga bila ada ruang je dia akan lari pergi ke kotak yang seterusnya. Lari lagi pergi ke garisan belakang. Lepas tu ulang balik pergi ke depan. Begitulah seterusnya. Boleh faham? Itulah seronok bermain galah panjang. Nanti apabila tiba masa yang sesuai, bila kamu semua boleh berada di kawasan lapang, boleh bermain bersama-sama, silakan main permainan ini. Ini merupakan satu lagi permainan tradisional yang perlu kita warisi. Nampak gayanya macam permainan ini semakin dilupakan. Terutama sekali mereka yang duduk ataupun mereka yang tinggal di kawasan bandar, sebab kita tidak ada tempat yang sesuai untuk bermain permainan ini. Jadi apa kata kita hidupkan semula permainan galah panjang. Walaupun kita tinggal di bandar, kita cari tempat yang sesuai di kawasan padang, di satu sudut, kita bermain dengan kawan-kawan. Mungkin boleh bermain juga di sekolah ya, pada waktu lapang. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, menggunakan kata ganda penuh untuk melengkapkan teks.
Jadi kita teruskan. Cuba kamu rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 5. Ya. Tajuknya Minggu Kebudayaan Serumpun. Baiklah, kita baca sama-sama teks yang disediakan, dialog yang disediakan, kemudian baru kita pilih jawapan yang sesuai menggunakan kata ganda penuh. Kamu dah lihat ada disediakan gambar-gambar sebagai panduan untuk menentukan jawapan. Baiklah, kita baca. SK Perdana akan mengadakan Minggu Kebudayaan Serumpun pada minggu hadapan. Imran, Alia, Liyin dan Kiran berbual tentang aktiviti yang akan diadakan. Kata Imran, guru-guru ada memberitahu saya bahawa banyak aktiviti akan diadakan sempena Minggu Kebudayaan Serumpun. Kata Liyin, sekolah-sekolah lain juga akan turut serta. Kata Alia, pertandingan nyanyian lagu-lagu tradisional juga akan diadakan. Kata Liyin, sumbangan apa ni? Betul, sumbangan hadiah-hadiah adalah daripada ibu bapa. Apa? Gambar apa ni? Betul, gambar murid-murid sekolah ini. Ya. Kata Kiran, jualan apa ni? Jualan kuih-kuih tradisional seperti wajik dan dodol juga akan diadakan. Kata Lin, saya harap ada juga jualan apa ni? Lauk, ya. Tradisional seperti rendang, masak lemak dan asam pedas. Kata Kiran, pameran apa? Betul, pakaian-pakaian tradisional pelbagai kaum juga akan diadakan. Kata Imran, ada juga jualan apa? Betul, buku-buku tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Kata Alia, kita patut menyokong Minggu Kebudayaan Serumpun ini. Kata Liyin, saya setuju dengan kamu, Alia. Nampak tak? Melalui petikan ini, melalui dialog ini, kita dapat mengetahui bahawa kita mesti menghargai budaya pelbagai kaum yang terdapat di negara kita. Ada kaum Melayu, ada kaum Cina, ada kaum India dan pelbagai kaum-kaum yang lain, termasuk kaum daripada Sabah, Sarawak, kaum asal dan sebagainya. Banyak kaum di Malaysia, dan apabila banyak kaum, pelbagai kaum di Malaysia, maka tentulah akan ada pelbagai budaya, pelbagai adat resam, pelbagai jenis masakan, pelbagai jenis pakaian, ya. Jadi kita boleh meraihkan mereka dengan minggu kebudayaan yang dianjurkan seperti ini. Barulah kita boleh tengok, macam ni pakaian orang Sabah. Macam ni pakaian orang Sarawak. Macam ni pakaian orang India dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham apa tujuan sesuatu program itu dijalankan, ya. Tak lain tak bukan adalah untuk memupuk semangat persefahaman antara satu sama lain. Jadi kita mesti sokong dan kita mesti hargai sebarang program yang baik yang dianjurkan oleh pihak sekolah, pihak kampung kita ataupun mana-mana jatuan kuasa yang menganjurkan sesuatu program. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga, iaitu bina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi. Jadi kita tengok gambar yang telah disediakan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 halaman 6. Okey, cuba kita lihat. Ini adalah gambar dalam situasi di Pesta Wow Kebangsaan. Ya. Jadi kita nak bina ayat berdasarkan situasi ini. Cuba kita lihat, cikgu dah sediakan contoh
untuk kamu bina ayat. Tetapi kamu digalakkan bina ayat sendiri ya. Jangan tiru ayat cikgu bulat-bulat. Kamu boleh bina ayat sendiri. Baiklah, kita tengok ayat yang pertama. Perkataan kawan-kawan. Ya, perkataan kawan-kawan. Apa dia contoh ayatnya? Aminah berjumpa kawan-kawan sekolahnya di pesta Wow Kebangsaan. Kedua, kemah-kemah. Nampak tak? Ada kemah-kemah. Contoh ayatnya, banyak kemah-kemah disediakan untuk peniaga mengadakan jualan kepada pengunjung. Cikgu nak bagi tahu kamu bahawa apabila menyediakan ayat, membina ayat, mestilah menulis ayat tersebut berkisar tentang situasi di dalam gambar sahaja. Jangan kamu tulis ayat di luar daripada situasi yang disediakan. Faham? Baiklah, seterusnya. Pengunjung-pengunjung. Cikgu sediakan contoh ayatnya. Pengunjung-pengunjung yang hadir dapat beramah mesra sesama mereka. Ya, nampak? Situasi di sini mereka semua gembira, seronok, dapat berjabat tangan, dapat berjumpa rakan-rakan ya. Kita mesti bina ayat berdasarkan situasi dalam gambar sahaja. Seterusnya, kita lihat ada perkataan wow. Nampak tak? Wow. Ini wow. Okey. Amin leka meneliti wow yang dipamerkan di pesta Wow Kebangsaan itu. Nampak? Boleh? Seterusnya, cenderamata. Kita nak bina ayat. Cikgu sediakan contoh. Encik Zaki sedang memilih cenderamata yang cantik itu untuk dibeli. Seterusnya, meja-meja. Meja-meja di pesta itu dilapik dengan kain supaya kelihatan menarik. Jadi cikgu dah sediakan contoh ayat. Jangan kamu tiru ayat cikgu, tetapi cikgu mahu kamu bina ayat kamu sendiri berdasarkan situasi dalam gambar. Cikgu dah bagikan panduan supaya kamu dapat membina ayat dengan sempurna, dengan baik, dan kalau boleh binalah ayat yang gramatis. Baiklah, cikgu simpulkan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, gunakan kata ganda penuh dengan betul dan tepat. Ya, bila kita gunakan kata ganda penuh, gunakan sepenuhnya. Ulang semula perkataan tersebut sepenuhnya. Dan yang kedua, bina ayat yang sesuai berdasarkan situasi dalam gambar yang disediakan. Ingat tu? Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah menonton video yang cikgu sediakan ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Kamu boleh sebarkan video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat yang sama. Ya, itu saja. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.